25 hingga 44 tahun, iaitu sebanyak lebih kurang 310,493 ialah belia di Malaysia yang berumur sekitar 25 hingga 44 tahun. Dan macam Tok Ki cakap, kalau bankrupt tak boleh bayar, masuk penjara. Dan kalau kita ikut statistik ni, ramai belia akan masuk dalam penjara, yang mana mereka ni semua golongan-golongan muda yang perlu menggerakkan ekonomi, yang perlu menggerakkan negara kita. Kalau semua dah dibankruptkan, tak boleh buat apa berniaga, tak boleh kerja, tak boleh, dia mungkin memberi kesan kepada ekonomi, tak bergerak, negara akan runtuh. Apa komen Prof? Ini adalah masalah sikap, melebihi daripada masalah dasar dan juga sistem kenegaraan di Malaysia. Kalau kita lihat dalam hal ini, dalam sebuah negara, menjadi warga negara adalah satu perkara yang jarang dilihat. Bagaimana kita nak menjadi warga negara yang baik. Jadi saya nak kaitkan di sini, kita lihat bahawa dalam hal hutang piutang ini, tak kira masalah orang muda yang disebutkan tadi ke, 32%, atau masalah orang dewasa macam kita ke, kalau dalam konteks negara kita, maka sebenarnya kita perlu lihat kepada prioriti. Ini yang saya percaya, kerana setiap orang ada sistem nilai yang mereka pakai. Dalam negara kita ini, majoriti masyarakat menggunakan sistem nilai keislaman. Dalam agama kita, dia kategorikan sebelum kita berhutang, kita kategorikan dulu. Yang pertama sekali, daruriyat. Daruriyat ni maksudnya, kalau kita sehingga tak boleh makan, tak boleh minum, up sikit tempat tinggal tak ada, up sikit pakaian, maka ini dimasukkan dalam daruriyat. Kita perlu educate ataupun memberi pelajaran kepada orang-orang muda ini. Apabila mereka bekerja, kalau zaman saya dulu jadi tutor 1,400, itu tahun 90-an. Tapi dalam negara kita juga, meningkatnya masa tahun 1990-an dah jadi 2,000. Tahun 2005 gaji tutor dah jadi 2,500. Sekarang ni hampir 2,800. Dan ini sebenarnya peningkatan yang kita boleh lihat kerajaan memberikan perkara. Tetapi sejauh mana kita educate ataupun memberi pelajaran, pendidikan kepada orang-orang muda ni supaya mereka faham. Memanglah dah bekerja setahun nak kahwin. Nak kahwin, kalau tak ada 10,000, kalau tak ada 20,000 sekarang ni, tak boleh buat majlis. Jadi kena pinjam 3 bulan bekerja, 3 bulan gaji, dah pinjam rakyat. Pinjam sampai 50,000. Tapi 50,000 pun bayaran sekarang ni 600 saja. Masih lagi dalam kapasiti. Sebenarnya kalau kita educate mereka, itu masih lagi dalam kapasiti kemampuan mereka. 60% tu kalau 3,000, 60% tu adalah 6 kali 3, 1,800. Mereka ada lagi balance 1,000 lebih. Dan ini kalau kita lihat macam mana kita educate mereka, ini amat penting. Supaya mereka dapat membeza. Kalau nak berkahwin tu, dia masuk mana? Daruriyat ke? Daruriyat sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang kedua, al-hajiyah. Maksudnya keperluan asas, keperluan yang dihajati. Contohnya makan dah lepas, penginapan dah ada, rumah sewa dulu. Lepas itu pakaian ada, 10 helai cukup untuk pergi kerja 1 tahun, kan? Jadi apa yang dihajati lagi? Kereta. Kereta sebenarnya mungkin boleh jadi keperluan asas dan juga boleh menjadi keperluan yang dihajati. Maksudnya kalau tak ada kereta, tak boleh pergi kerja. Kalau tak boleh pergi kerja, itu jadi keperluan asas. Katalah sekarang ni beli MyWi ataupun Proton Saga dulu. Proton Saga sekarang ni tak bayar down payment pun boleh. Tak bayar down payment kosong.
dapat lagi 500 kan. Bayar 500 sebulan. Okey. Kan, bayar 500 sebulan. Kalau dalam kapasiti gaji tu, boleh lagi. Tetapi macam orang tua kita cakap, kita nak beli sesuatu, kita harus pertimbangkan terlebih dahulu, adakah kereta itu menjaga kita atau kita yang jaga kereta tu. Kalau kereta itu menjaga kita, kereta itu memberikan sumber pendapatan kepada kita. Kalau kita buat perniagaan, kereta itu perlu untuk kita pergi jumpa klien dan sebagainya dan memberi pendapatan kepada kita, teruskan. Perkara ini kita perlu ajar. Yang ketiga adalah tahsiniat. Tahsiniat ini keperluan yang lebih baik. Maksudnya kita dah ada kereta, ada rumah, kita oleh kerana isteri kita tempat yang berbeza, kita nak beli kereta sebuah lagi. Itu keperluan yang lebih baik, nak perelokkan keperluan yang sedia ada. Maka kita kalkulate bajet kita, kalau mencukupi, isteri kita pun bekerja juga, beli satu kereta lagi. Sebab nak hantar anak dan sebagainya kan. Kalau diperlukan orang gaji, maka ini dia. Tahsiniat, nak perelok lagi kehidupan kita. Perkara ini kita perlu educatekan orang muda. Mereka perlu diajar terlebih awal. Kita tidak ada. Ini saya nak menyuruh persatuan pengguna, beri pendidikan kepada orang-orang muda ni yang 30% berhutang, supaya mereka faham perkara ini. Dan yang last sekali, Al-Kamaliyat. Al-Kamaliyat ni keperluan yang lebih lengkap, lebih canggih. Kita dah ada sebuah rumah dah, nak beli sebuah rumah lagi kan. Nak beli sebuah rumah lagi. Kita dah ada 2 buah kereta dah. Kemudian anak kita masuk universiti, kita nak beli lagi. Kita dah ada kereta perdana. Kemudian member aku dah pakai BMW kan. Kita pun gaji kata ni tak sampai 60% lagi ni. Beli BMW. Kerana style kan. Ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dia tidak dapat membezakan 4 perkara ini. Jangan orang muda, orang dewasa macam kita pun kadang-kadang terpesona dengan kehidupan dunia ini. Dan selepas kita terpesona itu, bila kita sudah terperangkap dengan hutang, kita menyalahkan semua orang kan. Kita menyalahkan kerajaan, kita menyalahkan family kita menyalahkan kawan kita tak tolong, kita menyalahkan mak ayah kita tak nak bagi tanah untuk digadaikan. Maka inilah yang menjadi masalah kepada rakyat. Jadi perkara-perkara ini yang saya nak tekankan sebenarnya, Tuan Moderator. Saya rasa saya habiskan di situ dulu. Kalau ada soal jawab, nanti kita boleh respon. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kita buka kepada kawan saya dan juga salah seorang sahabat yang saya baru kenal di dalam Dewan ini. Okey, apa yang terjadi, sahabat saya ni dia ada berhutang dengan Long kan. Lepas tu masalah dia nak beli motor. Dia nak beli motor, tiba-tiba toki kedai motor tu cakap dia punya permohonan untuk pembelian motor tu tidak diluluskan kerana dia ada berhutang dengan Long. Ini kisah benar. Jadi adakah Along ni ada masukkan sitos ataupun Along ini ada sitos di kalangan mereka? Jadi saya mahukan pencerahan sebab saya teringat saya dengar bernama radio Tok Ki pun dulu ada kata ada sitos di kalangan Along. Cuma saya nak suruh Tok Ki kupaskan. Terima kasih. Terima kasih kemudian mungkin soalan seterusnya. Dengan soalan seterusnya kita ambil soalan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabuddin Haji Embun dari Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Syukur Alhamdulillah saya berada bersama saudara pada pagi yang mulia ini. Saya cukup terpesona dengan analisa daripada Profesor muda kita. He has given us a very good input, a very professional and what they call it reality semasa lah. Simple house
or he may go for lower. Ini realiti sebenarnya. Kita lama dah, umur dekat 60 lah. Apabila profesor bagi tahu demands bangsa asing lah, with due respect if any of the I am not biased or I am not racist here. What I'm going to say is that, dan saya selalu lepak di Irish Development Authority, Irish books references. Saya terkejut. Tahu Development Authority bagi tahu saya, do you have this sort of facility? I say, what is meant by grant? Dia kata, in the island, di island ni, kesian kita ya. Banyak kawan-kawan kita entrepreneur, kita masuk bankrupt. But these are people amateurs. Kita compete dengan bangsa asing. Macam mana you nak menang? You pergilah try tengok the mall. Sebab kita ini nak kata tidak ada ketahanan diri, tak ada. Sebab situation yang berlaku. Macam profesor cakap lah, dia balik PhD, nak ni sekolah pun tak boleh, nak beli rumah pun tak boleh. Jadi persoalan saya, kerajaan mestilah memberi satu pendekatan baru kepada usahawan-usahawan semua bangsa lah. Sebagi macam mana kita mesti ada perk. Siapa saja usahawan yang ni masuk capital 1 juta, okey, 500,000 kerajaan bagi percuma. Okey, bagi grant. Itu saya minta dibuat kajian oleh usahawan guna ikut model 1982 di Ireland. Ya, nombor 2. Soalan saya berkenaan dengan bankrupt ni. We have got to have a full revamp on the system. Undang-undang bankruptcy law ni, saya minta Majlis Pengguna Islam supaya membuat satu cadangan khas dari kerajaan. Kerajaan kita ni lazy. Ya, maknanya kita ada pakar. Semalam saya tengok Yang Arif bagi a very good lecture on all the legal apa semua. Kita buat draft. Macam mana nak menyelamatkan? Tukar mana-mana section yang mengganggu orang-orang Melayu untuk menjaga. Sitos-sitos ini dihapuskan. Apa benda sitos-sitos ni? Ya? Kan saya cakap tadi, kalau negara kafir sanggup bagi anak-anak muda menjaga 50% grant. Bukan saja bagi pada belah lembu 200 juta. Jadi undang-undang bankruptcy ini hendaklah ditransformasi. Minta kajian daripada Persatuan Pengguna. Ini wajib. Kalau tidak, kita bercakap tahun depan, lusa itulah, bagi banyak orang bankrupt. Anak saya sendiri yang engineer pun akan bankrupt. Kredit card dia ada 5 kredit card. Kahwin baru ni pun susahkan bapak. Habis dengan saya terhutang lagi 20,000 ni. Bapak. That is the reality. What Professor said is the reality. Lepas tu dia bagi ultimatum. Abang kalau tak kasi saya kahwin masa ni, saya tak nak kahwin seumur hidup. Dia bagi syarat pula kat kita. Ya? Dulu kita kahwin, pak kita, orang susah balik, kita cari duit, kita kahwin sendiri. Baik bapak kahwin dengan kita. Bapak free dia. Jadi saya minta lah, we have got to be serious on this. Mantap dia, Persatuan Islam ni saya cadangkan, adakan komiti member, saya sanggup masuk dalam tu, supaya kita memperbetulkan keadaan. Kita bagi cadangan, kita bagi draft. Ini kerajaan patut buat untuk menyelamatkan lagi orang Melayu dan orang Malaysia dalam hal-hal bankruptcy. Terima kasih. Terima kasih. Ini soalan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Nak tanya Tok Ki apa ni? Saya ada beberapa persoalan dan beberapa isu yang nak perlukan respon daripada panelis berbagai, terutama sekali daripada Superintendent daripada KT. Satu, ialah dari segi sudut perundangan. Akta Bahasa Kebangsaan dan Perlembagaan Malaysia membenarkan dokumen-dokumen perbankan ditulis dalam bahasa Inggeris. Akta Perlembagaan Malaysia membenarkan dokumen-dokumen perbankan ditulis dalam bahasa Inggeris. Akta Bahasa Kebangsaan
tidak begitu jelas dan memastikan bank-bank menulis dokumen-dokumen mereka dalam bahasa kebangsaan, walaupun satu arahan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara pada beberapa tahun lepas dan satu saranan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk semua bank menggunakan bahasa kebangsaan. Realiti keadaan ialah kebanyakan institusi perbankan di Malaysia dan kebanyakan institusi yang memberi pinjaman tidak menggunakan bahasa kebangsaan, dan tindakan surat-surat peguam pun tidak menggunakan bahasa kebangsaan. Itu fakta nombor satu. Fakta nombor dua, semua dokumen-dokumen pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi-institusi pemberi utang tidak pengguna friendly. Ianya lebih memberatkan kepentingan pemberi hutang. Banyak aspek-aspek perundangan dalam perjanjian-perjanjian hutang tidak pengguna friendly. Ini di pengguna-pengguna tidak keadilan pengguna-pengguna tidak lebih teruk dengan sistem panel bank yang ada di Malaysia. Kerana di Malaysia bank-bank dibenarkan untuk melantik panel-panel peguam, dan kira-kira 70% daripada ahli-ahli peguam di Malaysia adalah panel-panel bank. Jadi pengguna tidak ada peluang untuk mendapatkan hikmat nasihat yang baik. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, saya nak pergi kepada perkara yang kedua, adalah sistem yang ada. Saya lihat sistem perundangan di negara ini tidak boleh menapis, tidak berjaya menapis kezaliman akibat kecuaian pegawai-pegawai pemberi hutang. Saya bercakap tentang kes-kes di mana kad pengenalan dicuri, kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman, dan bank berjaya untuk membangkrupkan orang itu. Saya bercakap tentang bagaimana seorang boleh dibangkrupkan sedangkan bank yang memberi hutang telah memberi hutang kepada telah membayar pemaju, di mana pemaju itu tidak pernah buat rumah. Rumah itu adalah hanya jalan raya. Bagaimana dalam kes begitu sistem perhakiman boleh membangkrupkan orang itu? Di manakah? Dan saya bercakap tentang orang-orang yang menjadi garantor. Bagaimana mereka dibangkrupkan sedangkan aset barang itu belum dilupuskan? Jadi soalan saya, bagaimana? Kenapa sistem yang ada sampai tahap mahkamah tidak berjaya menapis kecuaian pegawai-pegawai yang memberi hutang? How come the system boleh mengakibatkan kezaliman? Perkara yang ketiga, soalan yang kedua ni saya nak tujukan kepada Superintendent yang mewakili KPKT, sebab dia adalah mewakili menteri kementerian yang menjaga hak-hak pengguna. Di manakah dalam dua-dua perkara ini, di manakah peranan KPKT untuk menjaga hak-hak pengguna dari sudut bahasa kebangsaan, dari sudut memastikan institusi-institusi perhakiman dan institusi-institusi seperti bank-bank melakukan yang wajib untuk melindungi hak-hak pengguna. Ketiga, berhutang ini adalah sebahagian daripada orang yang berhutang jatuh kepada sebahagian daripada hasnah zakat. Kenapa di Malaysia Baitul Mal tidak akan memberi bantuan
kepada mereka-mereka yang berhutang kepada institusi perbankan, walaupun orang itu berada dalam keadaan tenang. Kenapa polisi Baitul Mal tidak memberi hutang, tidak memberi bantuan kepada mereka-mereka yang berhutang, walaupun mereka-mereka yang berhutang itu berada dalam keadaan tenang? Islam tidak membezakan dari mana atau kepada siapa orang itu berhutang. Kenapa di Malaysia kita adakan satu peraturan yang tidak ada dalam Islam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Abu Karim. Saya ucapkan kepada ahli panel dan semua hadirin dan hadirat. Nama saya Izzy Sulaiman Jaya Rakyat Marahan saja. Saya ada 3 soalan saya nak bertanya. Dia mungkin related dengan soalan semalam berkenaan dengan perbankan ataupun apa yang dibuat oleh pihak-pihak bank. 3 keadaan ataupun situasi yang saya rasa semua orang akan lalu. Salah satu soalan pertama saya ialah berkenaan suami isteri dah berkahwin. Biasanya apa yang berlaku ialah katalah suami mempunyai hutang yang banyak, kemudian dia tak dapat nak buat loan. Isteri buat loan bagi pihak suami. Kemudian bercerai. Isteri yang menanggung beban hutang. Saya faham bagi kita sign aja kontrak itu without prejudice kata bank kan. Tapi seterusnya, kata contoh, saya bagi contoh, beli kereta dah ditarik, kemudian isteri itu masih berhutang selepas dia dah bercerai dengan suami, dan sekarang isteri itu akan jatuh ke bankrupt. Jadi di mana hak isteri atau sebagai pengguna tadi itu dalam keadaan ini? Itu perkara pertama lah. Perkara yang kedua ialah tentang kecurian. Katalah kita berhutang, katalah beli TV, kita berhutang dengan mana-mana syarikat lah, katalah contoh K4. Kemudian rumah kita dimasuki pencuri. Kita masih belum selesai hutang lagi ni, barang dah kena curi. Jadi macam ni kita nak menyelesaikan antara kita sebagai pengguna yang masih kena terus bayar hutang itu, termasuk dengan riba ada sekali. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ialah macam mana tentang bila kita dah berhutang, tak kira di mana-mana pihak pun kita ada akta maklumat rahsia. Sekarang ni third party caller sentiasa akan call kepada siapa saja yang berhutang sebenarnya. Dia akan call dan kadang-kadang ada tengok pada keadaan lah siapa yang call, kadang-kadang dia jenis mengunggut. Ini datang daripada bank-bank yang profesional. Ini saya tak cerita pasal Along ni, saya cerita pasal bank biasa. Saya cerita pasal kita berhutang dengan kadang-kadang bank Islam sendiri pun, saya dengar daripada kawan-kawan macam cerita, third party caller di telefon bagi pihak bank, kalau tak bayar hutang, kami akan cari mak bapak kamu, kami akan bertanya. Dan dia akan pesta soalan-soalan ni. Memang saya ada kawan saya sampai sedih keadaan dia kena begitu. Jadi di mana hak sebagai orang yang berhutang ni, maklumatnya dirahsiakan. Dan soalan di mana 2 soalan sebelum saya harap panel dapat memberi penjelasan lah, dan membantu hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada masa kita akan buka lagi soalan. Kita jawab dulu Pak soalan.